Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu qawlana. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman mustaqima wa hidayatan lis-shawab. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berada di majlis yang seafdal majlis, ibadat yang seafdal ibadat, iaitu majlis muzakarah ilmu, majlis yang dipohonkan keampunan oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik di langit maupun di bumi, hatta ikan-ikan yang berada di dalam air pun turut serta memohon keampunan kepada orang yang hadir, yang duduk dalam majlis ilmu. Jadi sambungan muzakarah kita muka surat 14, fasal yang ke-33. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumikum wa ulumi sa'iris salihin fid darain. Amin amin ya rabbal alamin. Fasal yang ke-33, haram sembahyang yang tiada baginya sebab terdahulu dan tiada beserta apa-apa pada 5 waktu. Jadi fasal ini nak membicarakan tentang perkara-perkara tentang sembahyang-sembahyang yang diharamkan sembahyang pada waktu-waktu tertentu. Sembahyang lagu mana? Sembahyang yang tidak ada sebab berserta dan sembahyang yang tiada sebab muqarrin. Jadi sembahyang-sembahyang ini haram yang kita sembahyang pada waktu sebagaimana yang akan diberitahu sekejap lagi. Jadi sembahyang yang diharamkan sembahyang pada 5 waktu ni ialah sembahyang yang mana sebab, yang mana tidak ada sebab yang datang dulu. Mana sebab yang datang kemudian. Kalau sebab datang dahulu, tak apa, boleh kita sembahyang. Yang tidak boleh kita sembahyang sebab yang datang kemudian. Ataupun sembahyang yang memang tidak ada sebab langsung. Sebab yang datang kemudian, sebab yang boleh kita, sebab yang haram kita sembahyang, sembahyang yang tidak ada sebab datang dahulu. Sebagaimana ataupun sebab muqarrim, sebab yang berserta. Ataupun memang tidak ada sebab langsung. Tidak ada sebab langsung. Sembahyang tidak ada apa-apa sebab. Seperti sebagaimana sembahyang sunat mutlak. Ini sembahyang yang tidak ada sebab apa-apa. Sembahyang haram juga kita sembahyang pada 5 waktu yang akan disebut sekejap lagi. Jadi sembahyang tidak ada sebab yang datang dahulu, sebab yang mari dulu, dan tidak ada sebab yang menyertai, ataupun sembahyang memang tidak ada sebab aslan, asal lagi tak ada sebab, memang tidak ada sebab langsung, seperti sunat mutlak. Ataupun sebab yang mutaakhir. Sebagaimana sembahyang seperti mana sembahyang sunat istikharah dan sembahyang sunat ihram. Jadi sembahyang ni haram kita sembahyang, dan haram serta tidak sah kita sembahyang pada 5 waktu ni. Yang mana 5 waktu ni 3 waktu yang berkait dengan masa,
Tiga daripada tiga perkara. Tiga daripada lima ni hak berkait dengan masa. Manakala dua lagi yang berkait dengan perbuatan sembahyang. Lagu mana berkait dengan masa, maknanya yang berkait dengan masa ni, mana bila tiba saja waktu tu, bila tiba saja masa tu, mana waktu tu kita tidak boleh sembahyang. Adapun hak berkait dengan perbuatan sembahyang, mana haram sembahyang tu bila setelah kita sembahyang. Diri sembahyang tu. Setelah kita sembahyang asar contohnya. Bermula daripada selepas asar sampai ke tenggelam matahari. Jadi bila saja kita sembahyang waktu asar tu, bila saja kita sembahyang fardu asar, maka haram kita sembahyang dan apa-apa sembahyang selepas daripada perbuatan sembahyang asar. Sembahyang yang tidak ada sebab datang dulu. Sebagaimana istikharah dan juga sunat ihram. Kerana sunat istikharah ni bila ada di atas diri kita nak melakukan bila kita nak melakukan apa-apa pekerjaan yang mana untuk memilih pekerjaan ko ataupun untuk memilih calon isteri ko, yang mana kedua-duanya tu baik berlaku, ataupun yang mana dua-dua perkara, dua-dua pekerjaan itu semua pekerjaan yang baik berlaku, pekerjaan yang elok berlaku. Jadi kita sembahyang sunat istikharah. Jadi sebab tu jadi sembahyang istikharah tu bila sebelum daripada kita meneruskan pilihan kita tu. Jadi mana sebab apa? Sebab kita nak contohnya kita nak kerja polis ke, nak kerja askar. Nak jadi polis ke, nak jadi askar. Yang kedua-dua tu mana kerja yang baik berlaku. Jadi kita sembahyang sunat istikharah dulu. Jadi bila pekerjaan tu bila, mana kerja polis ataupun kerja askar tu bila selepas daripada kita sembahyang istikharah. Jadi maknanya sebab kita sembahyang istikharah tu sebab kita nak pilih dua pekerjaan. Jadi sebab tu berlaku bila? Pekerjaan tu berlaku bila? Berlaku setelah kita sembahyang. Mana berlaku selepas daripada kita sembahyang. Jadi sembahyang tu tidak, kalau sembahyang tu dilakukan pada waktu yang lima ni, waktu tahrim, waktu yang diharamkan sembahyang, sembahyang tu tidak sah. Sembahyang ni tidak sah. Semua sembahyang, hukum sembahyang tu haram serta tidak sah. Kemudian tiga lagi berkait, dua sembahyang berkait bagaimana royak sani, dua sembahyang daripada lima tu yang berkait, tiga yang berkait dengan masa dan dua lagi berkait dengan diri perbuatan sembahyang itu sendiri. Ada pun sembahyang ada baginya sebab, mana sebab yang datang dahulu, dan sembahyang ni kita boleh sembahyang boleh kita sembahyang pada lima masa ni, lima waktu ni. Lagu mana sembahyang yang datang sebab dahulu? Makna sebab tu datang dahulu sebelum daripada makna sebab tu datang dahulu sebelum daripada kita sembahyang. Contohnya seperti mana sembahyang faitah. Sembahyang faitah, sembahyang yang kita tinggal. Sembahyang yang kita tinggal atau sembahyang yang luput, sembahyang yang terlepas dah. Sembahyang yang mana waktu dia habis dah. Contohnya subuh pagi tadi kita tinggal subuh. Jadi kita nak sembahyang subuh, nak sembahyang, nak qada balik subuh tu. Waktu mana? Boleh berlaku waktu mana-mana kita nak qada. Jadi boleh kita sembahyang dalam waktu lima ni pun tak ada masalah. Dan sembahyang nazar wal mansurah. Ada sembahyang nazar. Boleh juga. Sembahyang nazar ni sembahyang yang sebab datang dahulu. Sebab mutaqaddim termasuk dalam sembahyang yang mana sebab mutaqaddim. Mana sebab yang datang dahulu. Sembahyang nazar ni contohnya bagaimana kita bernazar ni satu perkara. Contohnya kita kata, kalau aku dapat kerja, aku nak sembahyang. Kalau aku dapat kerja, aku nak sembahyang
Nah, bila kita kata kena sembahyang, paling-paling kurang 2 rakaat kita kena sembahyang. Nah, ataupun kalau kita puasa ke, tidak semestinya sembahyang, puasa. Nah, kalau kita kata puasa, paling-paling kurang 1 hari. Nah, kalau kita kata nak sembahyang, paling-paling kurang 2 rakaat sembahyang. Jadi 2 rakaat sembahyang ni bila boleh kita sembahyang, boleh berlaku waktu mana-mana kita nak sembahyang. Jadi sembahyang ni tidak haram kita lakukan pada waktu-waktu yang 5 ni. Pada waktu-waktu tahrim. Dan sembahyang tahiyatul masjid yang termasuk dalam sembahyang yang mana sebab mutaqaddim, mana sebab yang datang dulu, sebab mari dulu. Sembahyang sunat tahiyatul masjid. Jadi sembahyang sunat tahiyatul masjid ni boleh waktu mana-mana saja kita nak sembahyang, boleh kita sembahyang. Sebab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida falam yajlis hatta yusalli raka'ataini." Bila masuk seseorang kamu ke dalam masjid, falam yajlis, maka jangan dia duduk hatta yusalli raka'ataini, sehinggalah dia sembahyang 2 rakaat. Jadi hadis ni hadis mutlak, tidak muqayyad. Mana sebab tidak berkait dengan mana-mana waktu, tak ada ayat waktu mana-mana. Maknanya umum. Nabi bagi tahu umum. Bila seorang itu masuk masjid, mana tak kira lah waktu mana-mana pun. Jadi dia boleh sembahyang sunat tahiyatul masjid. Mana sunat dia sembahyang sunat waktu masjid, sunat tahiyatul masjid, tak kira lah waktu mana-mana pun boleh dia sembahyang. Sekalipun waktu yang diharamkan, bagaimana 5 waktu yang akan disebut lepas ni, juga tidak diharamkan. Dan sunat wuduk sama juga, sunat wuduk begitu juga sunat wuduk. Sunat wuduk ni dilakukan selepas daripada kita ambil wuduk. Kata ulama, sebelum kering air wuduk kita, mengikut masa dan waktu dan tepat lah. Sebelum daripada kering air wuduk kita, sebelum daripada kering air sembahyang kita, boleh nak kita sembahyang, disunatkan kita sembahyang sunat wuduk. Makna dhabitnya dia banyak, mana tidak lama penceraian masa di antara ambil air sembahyang tu dengan sembahyang tu, mana tidak lama. Jadi juga sunat wuduk termasuk di dalam sunat yang mana daripada sembahyang sunat yang mana sebab datang dulu. Sebab apa kita sembahyang? Kerana kita ambil sembahyang. Sebab kita ambil air sembahyang, jadi boleh kita sembahyang sunat wuduk. Wa sunnatit tawaf, dan juga sunat tawaf. Di antara sunat-sunat yang boleh sembahyang, sebab yang datang dahulu, sebab mutaqaddim, mana sebab yang mari dahulu, ialah sembahyang sunat tawaf. Sunat tawaf juga termasuk sembahyang sunat mutaqaddim juga. Sebab mutaqaddim, sebab yang mari dulu juga. Kerana apabila kita sembahyang, sebab apa kita sembahyang? Kerana sebab kita tawaf. Jadi kerana kita tawaf dulu, barulah kita sembahyang. Jadi maknanya sebab tu berlaku dahulu. Setelah kita tawaf selesai, tawaf 7 keliling, disunatkan kita sembahyang sunat tawaf. Mana tepat dia nya? Afdal kita sembahyang di dalam Hijr Ismail. Dan kalau lah penuh orang dalam Hijr Ismail tak ada tempat nak sembahyang, boleh kita sembahyang di mana disunatkan kita sembahyang di makam Ibrahim. Kalau ada orang juga situ sembahyang mana-mana tempat dalam Masjidil Haram. Kalau penuh juga sembahyang di mana pun, tak apa. Jadi sembahyang ni boleh kita sembahyang pada waktu tahrim, waktu yang diharamkan sembahyang. Dan sebagaimana dibagi tahu tadi, sembahyang yang boleh kita sembahyang pada waktu tahrim, sembahyang yang sebab mutaqaddim, sebab yang datang dahulu, ataupun sebab muqarrin, mana sebab yang berserta. Mana berlaku, mana kita sembahyang itu mana serentak dengan sebab tu. Apa dia? Contohnya seperti mana sembahyang istisqa. Dan juga sembahyang kusuf. Sama ada khusufus syamsi wa khusufil qamari. Sama ada khusufus syamsi wa khusufil qamari. Sembahyang sunat istisqa dan sembahyang gerhana matahari dan gerhana bulan. Jadi kedua-dua sembahyang ni boleh juga kita sembahyang
di mana-mana waktu, sekalipun waktu tahrim boleh kita sembahyang. Karena dia termasuk sembahyang sebab muqarrin, makna sebab yang serentak. Mana bila mana kita sembahyang tu, ketika mana kita sembahyang tu, mana sebab tu serentak dengan perbuatan sembahyang kita, mana sekali dengan sembahyang kita. Bila berlaku kemarah, bila berlaku kemarah panjang, jadi disunatkan kita sembahyang sunat minta hujan. Jadi bila kita sembahyang sunat istisqa, sunat minta hujan tadi, perbuatan sembahyang kita tu serentak dengan sebab tu, iaitu kemarah. Sebab kemarah, sebab minta hujan. Dan satu lagi sembahyang khusuf, sama ada khusuful syamsi wa khusuful qamari. Khusufan syamsi makna gerhana matahari, dan juga gerhana bulan. Jadi gerhana matahari, sembahyang sunat gerhana matahari dan gerhana bulan boleh kita sembahyang pada waktu tahrim. Boleh kita sembahyang mana-mana waktu, dan sekalipun waktu tu waktu tahrim yang lima dah sebut sekejap lagi. Jadi bila kita sembahyang tadi, sembahyang kita tu serentak dengan sebab. Sebab apa kita sembahyang? Sebab berlakunya gerhana matahari, mana ketika mana tengah berlaku gerhana, bermula daripada berubah matahari itu daripada betul asas, waktu dia sehinggalah injilak, mana kembali matahari ataupun bulan pada sebagaimana asas. Hilang perubahan itu. Itu masa dia. Jadi kita sembahyang dalam waktu tu, makna waktu tu waktu yang mana kita sembahyang itu mana berserta dengan sebab berlaku gerhana tu. Adapun di sini Ibn Hajar kata Ibn Hajar, sembahyang dua sembahyang ni, sembahyang istisqa dan sembahyang sunat gerhana matahari dan gerhana bulan, termasuk daripada sebab sembahyang sebab mutaqaddim, mana sebab hak mari dulu. Tidak kata muqarrim. Ini di sisi Ibn Hajar. Jadi kedua-dua ni, fala yahrumani fi syai'in min hadhihi al-awqat, maka tidak haram sembahyang kedua-dua ni, istisqa dengan sembahyang khusuf dan sembahyang minta hujan dan juga sembahyang gerhana pada mana-mana masa yang dia nak sembahyang. Dan semua sembahyang tadi yang dikatakan haram sembahyang tadi, sembahyang yang mana sebab datang kemudian ataupun sebab memang tidak ada sebab langsung, haram kita sembahyang pada selain daripada tanah haram Mekah. Adapun di tanah haram Mekah, maka hukum dia tidak haram. Boleh waktu mana-mana kita nak sembahyang. Maksudnya dia dikatakan haram sembahyang yang tidak ada sebab yang datang dahulu ataupun sebab muqarrib dah ni pada selain tanah haram Mekah. Adapun di tanah haram Mekah, maka boleh hukum dia boleh kita sembahyang, harus kita sembahyang mana-mana waktu kita nak sembahyang. Bagaimana Nabi SAW sabda, kalau Rasulullah SAW, ya bani Abda Manaf la tamna'us salata fi harami Makkah fi ayyi waqtin sya'a. Jadi kata Rasulullah, hi anu Abdul Manaf, jangan kamu larang orang sembahyang di tanah haram Mekah mana-mana waktu, mana-mana masa yang dia nak sembahyang. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, haram sembahyang yang tiada baginya sebab terdahulu dan tiada berserta, dan haram sembahyang haram sembahyang yang tiada berserta, sebab berserta apa-apa pada 5 waktu. Yang pertama, ketika terbit matahari hingga ia naik qadar setumbak, segala. Orang kita panggil segala. Mana haram kita sembahyang bila ketika mana terbit matahari, bermula daripada terbit matahari hingga naik matahari qadar 1 tombak. Ni hak berkait dengan masa. Mana haram sembahyang berkait dengan masa, bukan berkait dengan
diri ataupun perbuatan sembahyang. Jadi ketika mana terbit matahari, mana mula start terbit matahari, nak bukan kata terbit semua, mana terbit je matahari, maka bermulalah waktu tu, waktu yang haram kita sembahyang pada waktu tu. Hinggalah naik qada, hinggalah naik matahari qada tumbuk satu gala. Mana satu gala ni pada pandangan mata kasar lebih kurang dari lebih kurang 7 kaki, lebih ke 7 kaki. Pada pandangan mata kasar. Jadi waktu ni panggil waktu isfiraris syamsi, waktu kekuningan matahari. Ketika mana pagi, waktu matahari terbit itu, terpacahnya matahari sikit mula nak naik itu, waktu tu dia panggil waktu isfirar, mana matahari, waktu matahari kekuningan. Jadi berterusan dah haram sembahyang itu sehingga mana, sehingga naik matahari qada lebih kurang 7 hasta. Seperti zirak, bukan 7 kaki, 7 hasta lebih kurang pada pandangan mata kasar. Kemudian yang kedua, ketika rambang matahari pada hari bukan Jumaat hingga gelincir. Ketika rambang matahari pada hari bukan Jumaat. Ketika rambang matahari makna ketika mana waktu ni waktu istiwa. Istiwa ni waktu matahari berada di tengah-tengah langit. Matahari ketika mana matahari berada di tengah-tengah langit. Waktu tu waktu dipanggil waktu istiwa. Bila gelincir saja matahari sedikit, mana sebentar beberapa minit sebelum daripada masuk waktu zuhur. Bila gelincir je sikit matahari ke arah barat, maka masuklah waktu zuhur. Mana sebelum pada masuk waktu, beberapa minit sebelum daripada masuk waktu zuhur, ketika mana matahari berada di tengah-tengah langit, waktu tu waktu yang haram kita sembahyang. Dan dibuat pengecualian di sini waktu istiwa, istiwa pada hari Jumaat. Mana waktu ketika mana matahari berada di tengah-tengah langit pada hari Jumaat. Sebelum masuk waktu zuhur, hari Jumaat. Ni dikecualikan di sini, mana dibuat pengecualian di sini. Makna waktu ni waktu yang dibolehkan kita sembahyang. Mana dibuat pengecualian, mana tidak haram kita sembahyang pada waktu ni. Waktu istiwa, waktu matahari berada di tengah-tengah langit pada hari Jumaat. Khusus waktu ni saja, khusus hari Jumaat saja. Jadi tidak haram sembahyang ketika mana waktu istiwa pada hari Jumaat, ketika mana waktu matahari berada di tengah langit pada hari Jumaat, sekalipun bagi mereka yang tidak hadir sembahyang Jumaat. Kalau seorang tu tak pergi sembahyang Jumaat, dia tak hadir sembahyang Jumaat, bolehkah dia sembahyang sunat? Sembahyang sunat yang mana sunat sebab datang kemudian, hukumnya boleh. Sekalipun dia tak hadir sembahyang Jumaat, tak mari sembahyang Jumaat, sebagaimana lo ni, boleh dia sembahyang sunat waktu tu. Sunat apa-apa pun boleh. Kemudian yang ketiga, sembahyang yang diharamkan sembahyang, waktu yang diharamkan sembahyang, sembahyang yang mana tidak ada sebab datang dahulu, ketika isfirari, ketika menguning matahari hingga masuk matahari, mana hingga masuk dengan tenggelam matahari. Hal ini juga berkait dengan masa. Dan sembahyang juga sembahyang haram sembahyang juga berkait dengan masa, tidak berkait dengan perbuatan sembahyang. Maknanya bila masuk saja waktu ni, bila datang saja waktu ni, hukum dia haram sembahyang serta tidak sah. Bila waktu ni, mana ketika menguning matahari, makna sebelum daripada tenggelam matahari. Sebelum pada matahari tenggelam, sebelum maghrib, sebelum maghrib, dekat-dekat nak maghrib, waktu matahari kekuningan, waktu tu haram kita sembahyang. Hal ni berkait dengan masa. Bila saja masuk
datangnya masa tu, waktu tu, dak hukum dia haram serta tidak sah kita sembahyang. Sekalipun bagi mereka yang tidak sembahyang sah. Sekalipun bagi orang yang tak sembahyang sah, dia tak sembahyang sah lagi. Bila masuk waktu isfirah tu dia tak sembahyang sah lagi. Tak boleh kalau dia sembahyang sunat dulu kemudian baru sembahyang sah, dak hukum dia tidak boleh. Kerana haramnya sembahyang waktu itu berkait dengan masa, bukan berkait dengan perbuatan sembahyang. Adapun bagaimana waktu yang satu lagi disebut selepas sembahyang asar. Selepas daripada sembahyang asar, perbuatan sembahyang asar haram kita sembahyang. Mana selama mana kita tak sembahyang asar, boleh kita sembahyang. Boleh kita sembahyang mana apa-apa sunat kita nak sembahyang sebelum daripada kita sembahyang asar. Yang tak boleh sembahyang asar sunatnya selepas daripada kita sembahyang asar. Tapi jadi di sini boleh kita sembahyang, tapi boleh kita sembahyang sunat selagi mana kita tak sembahyang asar. Tetapi bila sudah sampai waktu kekuningan matahari, waktu dah dekat dengan maghrib dah, di sini tak boleh kita sembahyang juga. Kerana haram sembahyang sini haram berkait dengan haram yang berkait dengan waktu. Waktu mana? Waktu isfirar syamsi, waktu kekuningan matahari. Jadi walaupun kalau dia tak sembahyang asal lagi, tak boleh dia sembahyang, tak boleh juga dia sembahyang sunat bila sampai waktu isfirar. Waktu yang ketiga ni waktu menguning matahari hingga masuk matahari, sehingga tenggelamlah matahari, mana masuk waktu maghrib. Kemudian yang keempat pula, selepas sembahyang subuh hingga terbit matahari. Selepas sembahyang subuh hingga terbit matahari, haram kita sembahyang. Sembahyang yang tidak ada sebab yang dahulu, sebab yang datang dulu selepas sembahyang subuh hingga terbit matahari. Ini hak berkait, yang keempat ni hak berkait dengan perbuatan sembahyang. Jadi haram kita sembahyang selepas daripada kita sembahyang subuh. Di mana sembahyang yang sebab datang kemudian. Sebagai mana sembahyang yang datang sebab yang datang dahulu, sebagaimana kita cara tadi, tak apalah. Sebagaimana tahiyatul masjid, sebagaimana sunat tadi, sebagaimana gerhana, sembahyang istisqa, sembahyang gerhana tu tak apa. Selepas sembahyang subuh hingga terbit matahari, selepas daripada perbuatan sembahyang subuh, mana selepas pada salam kita beri salam sembahyang subuh yang menggugurkan qada. Kalau sembahyang itu sembahyang tidak menggugurkan qada, tak ada masalah lah. Sebagaimana sembahyang kita sembahyang hormat waktu, tak ada masalah. Mana sembahyang hak tak ada kena qada dah, mana sembahyang hak maknanya sembahyang hak luluh dah, sembahyang hak sah dah, tak ada gapo dah, tak ada kena ganti balik dah. Jadi lepas sembahyang subuh ni tidak boleh kita sembahyang, tidak boleh kita sembahyang apa-apa sembahyang ya, mana sebab datang kemudian. Bolehkah kita sembahyang selepas daripada sembahyang subuh? Kata ulama, boleh kita sembahyang sunat qabliyah, sembahyang sunat sebelum subuh selepas kita buat selepas daripada sembahyang subuh dengan dua syarat. Apa syarat yang pertama? Mestilah yang pertama tidak sengaja. Syarat yang kedua mana seorang yang berterusan, mana mestilah mana sembahyang, maknanya kita ni seorang je, contohnya kita ni seorang je mulazamah, seorang yang tak jarang tinggal sembahyang sunat sebelum subuh. Jadi bila tertinggal sembahyang sunat sebelum subuh, boleh kita buat selepas subuh. Jadi syarat yang pertama mestilah tidak sengaja kita sembahyang sunat selepas daripada subuh. Contohnya kita mari bila sampai di masjid tak ada nak sembahyang sunat sebelum subuh lagi, tok bila qomat, tak ada nak sembahyang sunat sebelum subuh. Sedangkan Nabi SAW beritahu
sayang kita nak tinggal sunat sebelum subuh ni, kerana Nabi kata Nabi raka'ataini qabla al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan apa segala apa yang ada dalam dunia, maksudnya isi dunia. Jadi besar fadilat dia. Tak sayang kita nak tinggal. Boleh ke tak kita sembahyang lepas subuh? Boleh kita sembahyang selepas daripada sembahyang subuh. Kerana kita tak sengaja. Yang kedua, mestilah sembahyang sunat qabliyatus subhi, qabliyatul fajri, sembahyang sunat sebelum subuh ni, sembahyang sunat yang jarang kita tinggal. Tak mana banyak kita buat daripada kita tak buat. Jaga-jaga benar kita tinggal. Tak mana kita seorang yang mulazamah. Tak seorang yang jaga sembahyang sunat sebelum subuh ni. Tiba-tiba satu hari kita mari tu imam sampai di masjid tu bila qamat ada tak dan sembahyang sunat sebelum subuh. Jadi boleh kita sembahyang selepas subuh. Kerana kita ni pertama tak sengaja, yang kedua mana kita jarang tinggal, ada kita mana sembahyang kita mulazamah, kita buat semua. Kemudian yang berkait dengan perbuatan sembahyang juga, haram sembahyang waktu yang berkaitan dengan perbuatan sembahyang selepas solat asar hingga masuk matahari. Selepas solat asar, mana selepas daripada sembahyang asar hingga masuk matahari, mana sehingga tenggelam matahari, mana masuk waktu maghrib. Jadi haram sembahyang waktu yang kelima ni selepas sembahyang asar, mana selepas perbuatan sembahyang asar, mana selepas kita beri salam sembahyang asar, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, maka bermulalah waktu haram kita sembahyang sehinggalah bila sehingga tenggelam matahari. Jadi hak yang kelima ni sembahyang berkaitan dengan perbuatan sembahyang. Haram sembahyang berkaitan dengan perbuatan sembahyang. Jadi inilah 5 waktu, 5 waktu yang mana waktu yang diharamkan seorang itu sembahyang, melainkan sembahyang yang ada baginya sebab mutaqaddim, mana sebab yang datang dahulu, ataupun sebab muqarrin. Sebab yang datang dahulu ataupun sebab muqarrin. Jadi sebab yang datang dahulu sebagaimana nak diberitahu awal-awal tadi lah. Sebagaimana sunat tahiyatul masjid, sunat tawaf dan setengahnya. Adapun sebab yang datang kemudian yang tidak boleh kita sembahyang dalam 5 waktu ni, sebagaimana sembahyang istikharah, sembahyang sebab datang kemudian, ataupun sembahyang tidak ada sebab langsung. Sebagaimana sunat mutlak dan sunat sembahyang ni, sembahyang tidak boleh kita sembahyang dalam 5 waktu ni. Jadi sampai di sini saja muzakarah kita. Apa yang dapat ambo sampaikan pada kuliah ni, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengecualikan seorang pun di kalangan kita. Mudah-mudahan semua balik dengan membawa rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nas'alullah Subhanahu Wa Taala an ja'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.